Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Nama saya Zulakimi Mukfiz bin Muhammad Tarmizi dan saya diiringi dengan kumpulan saya iaitu Amirul Amri bin Aslah dan juga Muhammad Zikri Hakimi bin Muhammad Razif. Kumpulan kami akan membincangkan dan membicarakan tentang apakah itu keterampilan bahasa dalam pengucapan awam. Sebelum kami memulakan pembentangan kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Haji Cik Mansur bin Cik Tom kerana telah banyak mendidik, membimbing dan juga mengajar kami tentang kursus ini iaitu keterampilan berbahasa kod BMMB 1134. Selain itu, saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang sering membantu secara langsung ataupun tidak langsung. Segala bantuan mereka amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan dorongan mereka, mungkin pembentangan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Terima kasih lagi kami ucapkan. Terdapat dua fokus ataupun intipati pembentangan kita pada hari ini iaitu keterampilan berbahasa dan pengucapan awam. Di sini kami akan menekankan dan juga mengelaborasikan apakah sebenarnya maksud keterampilan berbahasa, aspek-aspek keterampilan bahasa dan juga elemen penting dalam keterampilan bahasa. Di samping itu, kami juga akan menekankan tentang apakah yang ditakdifkan dengan pengucapan awam, jenis-jenis pengucapan awam yang lazim kita kenal dan juga simulasi pengucapan awam. Saya juga akan menerangkan tentang credibility ataupun suatu kebolehpercayaan dalam satu pengucapan awam. Pertama sekali, marilah kita fokus tentang keterampilan berbahasa itu sendiri. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa? Terlebih dahulu, marilah kita pisahkan frasa tersebut menjadi dua perkataan iaitu perkataan keterampilan dan juga perkataan berbahasa. Menurut Kamus Dewan pada tahun 2015, ia mentarifkan keterampilan itu sebagai suatu kecekapan ataupun kemampuan yang tinggi. Kecekapan ini dimaksudkan dengan satu ability ataupun satu kecampinan dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau arahan ataupun suatu kerja. Bahasa pula. Bahasa ialah satu medium perantara untuk menyampaikan maklumat ataupun komunikasi. Manakala berbahasa pula ialah benda ataupun suatu isi atau konteks yang mempunyai bahasa dan menggunakan bahasa dan bercakap dengan suatu bahasa. Jadi bahasa ni sudah jelas ia merupakan satu medium yang sangat penting untuk berkomunikasi dan untuk menjalani kehidupan seharian. Jadi mari kita melihat apakah definisi keterampilan berbahasa. Keterampilan bahasa ini merujuk kepada kemampuan ataupun kecampinan seseorang dalam menggunakan dan memahami bahasa secara dinamik dan juga efektif dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Di sini kita akan mengetahui tentang apakah aspek-aspek ataupun elemen yang berkait rapat dengan keterampilan bahasa. Terdapat 4 aspek keterampilan bahasa yang dimiliki oleh manusia, iaitu keterampilan mendengar, keupayaan mereka mendengar maklumat daripada pihak yang lain. Selain itu, terdapat juga keterampilan bertutur iaitu ability untuk pihak itu berkata-kata dan menyampaikan maklumat secara jelas dan camping. Di samping itu, ada juga keterampilan membaca yakni keterampilan mengolah ataupun memahami isi-isi yang ingin dibaca oleh mereka, dan juga terdapat keterampilan menulis iaitu ability untuk menulis dengan baik, menulis maklumat ataupun menulis konteks-konteks perisian dengan baik. Jadi baiklah, seterusnya saya akan mengupas mengenai keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar ini merupakan kemahiran utama yang paling utama dikuasai oleh kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa-apa yang didengar dan didalaminya, daripada orang-orang yang berada di sekitarnya, kemudian cuba untuk meniru serta menuturkannya secara berulang kali. Persekitaran juga merupakan satu modal kepada kanak-kanak. Hal ini kerana persekitaran yang baik dapat membentuk kebiasaan bahasa yang baik dalam kalangan kanak-kanak atau sebaliknya. Dalam pada itu, keterampilan mendengar juga terbagi kepada 8 tujuan utama, iaitu yang pertama, mendapatkan idea, mencari isi penting, melakukan arahan,
mengenal pasti terkait, mengenal isi tersirat, mentafsir makna tersirat, mengenal pasti mood suasana konteks, dan mengesan pengaruh penutur. Di samping itu, terdapat 4 peringkat dalam proses mendengar. Yang pertama, mendengar deretan bunyi. Yang kedua, memahami bunyi-bunyi tersebut. Yang ketiga, menilai bunyi-bunyi yang didengarkan. Dan yang keempat, bertindak terhadap bunyi tersebut. Dan akhir sekali, keterampilan mendengar terbahagi pada 7 bentuk utama, iaitu termasuklah mendengar secara pasif, mendengar secara berterus-terusan, mendengar tanpa tidak balas, mendengar secara menebuk-nebuk, mendengar secara beremosi, mendengar secara berhati-hati dengan pengamatan, mendengar secara kritis. Seterusnya saya akan membahas mengenai keterampilan bertutur. Yang pertama, keterampilan bertutur ini merupakan proses komunikasi yang boleh dikatakan amat kompleks. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu bertutur, seseorang itu akan menghasilkan bunyi-bunyi bahasa daripada unsur-unsur atau prosodi, iaitu dari segi intonasi, tekanan, sebutan dan ceda, serta para linguistik iaitu yang digunakan bagi individu yang menggunakan bahasa isyarat dan pergerakan badan. Walau bagaimanapun, selain menggerakkan alat tuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna, proses bertutur juga melibatkan proses mental, iaitu memahami, menakut, membadan, menyesuaikan dan memberi gerak balas tertentu mengikut situasi suatu komunikasi. Justru itu, terdapat 3 peringkat utama dalam kemahiran tutur, iaitu peringkat yang pertama, seseorang itu akan belajar untuk melafazkan pengucapan bertata susila, mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar, menyoal untuk mendapatkan maklumat, membuat teguran atau pernyataan mengenai suatu situasi tertentu dan bertindak terhadap soalan-soalan yang mudah. Dan peringkat yang kedua, seorang itu akan mula untuk melakukan deskripsi tentang objek atau gambar, bercerita berdasarkan gambar-gambar bersiri, menghuraikan pengalaman atau suatu peristiwa, memberi arahan untuk membuat suatu pergerakan, mengambil bahagian dalam perbualan mudah, membuat ulasan dan memberi pandangan secara mudah. Dan peringkat yang ketiga, peringkat akhir sekali ialah seorang itu akan mula untuk menerangkan suatu peristiwa, objek, permainan, proses dan sebagainya. Dia juga akan mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog, bertanya untuk mendapatkan satu maklumat, menerangkan proses kejadian, prosedur dan peraturan serta menyampaikan komen, laporan atau ulasan dan mengkritik satu maklumat yang telah disampaikan kepadanya. Di samping itu, terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kemahiran bertutur, iaitu termasuklah fizikal, kesihatan, bahasa alam sekeliling, kecerdasan dan jantina. Kita beralih pula kepada keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini merupakan satu kemahiran yang sangat penting dalam proses pengajaran. Hal ini kerana keterampilan membaca ataupun kemahiran membaca ialah satu proses pemikiran yang membina. Dengan membaca, seorang itu mesti dapat membina kebolehan menilai, mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat dan memahami situasi serta fikiran yang terbuka dan positif. Menurut Kamaruddin Haji Husin pada tahun 1988 dalam karyanya itu Seri Pendidikan Luqman Pedagogi Bahasa, beliau mentakrifkan bahawa membaca ini merupakan aktiviti memindahkan tulisan kepada suara. Baca juga maksud menyuarakan tulisan, mengambil isi dan fikiran yang tertulis dan memahamkan kandungannya. Dalam pada itu, terdapat 4 proses utama dalam kemahiran baca. Yang pertama, mengenal dan memahami bahasa yang dibaca. Yang kedua, menghasilkan kefahaman pembaca. Yang ketiga, berfikir, mencuba untuk membayangkan maklumat yang dibaca. Dan yang keempat, mengintegrasikan segala aspek yang berkaitan dengan tujuan baca, jangkaan, pengetahuan dan pengalaman lalu tentang perkara yang dibaca. Akhir sekali, terdapat 2 faktor atau masalah utama dalam keterampilan membaca, iaitu yang pertama ialah faktor fizikal. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan dalam kalangan kanak-kanak pada masa kini mengalami kecacatan fizikal teruk, iaitu dari segi penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Dan yang kedua adalah faktor neurological. Itu terbahagi kepada faktor dalam kerosakan organ dalaman seperti kerosakan otak, keturunan, emosi dan sebagainya. Dan akhir sekali saya akan mengulaskan mengenai keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan kemahiran menulis yang menggabungkan aspek-aspek visual, motor dan keupayaan membentuk satu konsep. Menurut Chomsky pada tahun 1997,
Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran, dan idea. Menulis juga adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi yang penting. Terdapat 3 peringkat-peringkat utama dalam kemahiran menulis. Itu, yang pertama, peringkat pra-menulis. Peringkat pra-menulis ni merupakan aktiviti sebelum dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Antara aktiviti yang dilakukan termasuklah latihan otot tangan, jari serta koordinasi tangan dan mata. Seterusnya adalah peringkat mekanis. Okay. Dalam peringkat ini, murid diajar menguasai kemahiran bentuk huruf besar dan kecil, menguasai kemahiran menulis huruf, perkataan dan ayat. Antara latihan yang diperuntukkan dalam peringkat ini termasuklah membentuk bulatan dan garis lurus serta lambang tulisan dengan cara yang betul dan teratur. Dan yang terakhir ialah peringkat pelahiran, di mana pada peringkat ini murid sudah menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan mengeja, dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan asas dan pengalaman yang dilalui. Seterusnya dapat menulis jawapan pemahaman. Seterusnya dapat menulis jawapan pemahaman, menulis karangan, menulis ayat berdasarkan gambar yang mereka lihat. Antara fungsi kemahiran menulis termasuklah dapat mengembangkan kecerdasan otak, mengembangkan daya fikiran dan kekreatifan seseorang, meningkatkan keyakinan diri dan sebagainya. Justru itu, terdapat 2 jenis penulisan yang ditekankan dalam kemahiran menulis. Itu termasuklah menulis secara mekanis, iaitu menulis secara peringkat awal yang perlu dikuasai pelajar, dan seterusnya adalah menulis secara mentalis. Itu jenis penulisan yang perlu dikuasai setelah murid dapat melahirkan ataupun mencipta penulisan secara mentalis. Dan yang kedua ialah menulis secara mentalis, iaitu kemahiran menulis yang perlu dikuasai oleh murid setelah mereka dapat menguasai kemahiran menulis secara mekanis. Latihan menulis secara mentalis ini dapat menggerakkan murid untuk menzahirkan satu perasaan, kehendak, pendapat yang asli dari pemikiran mereka sendiri. Okey, topik yang seterusnya pula ialah pengucapan awam. Dalam topik ini, saya akan terangkan satu persatu apakah itu pengucapan awam dan ada lagi tajuk-tajuk perinciannya. Jadi, nama saya Amri bin Aslah dan saya akan terangkan kepada anda apakah itu pengucapan awam. Baiklah, saya akan teruskan dengan definisi pengucapan awam. Nama saya Amri bin Aslah dan hari ini saya akan terangkan apakah itu pengucapan awam. Pengucapan awam ialah satu proses bercakap kepada sekumpulan orang dengan cara yang berstruktur ataupun tersusun, dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi atau menghiburkan pendengar. Pengucapan awam ni berkait rapat dengan maksud menyampaikan. Ianya juga melibatkan penghantaran mesej dalam bentuk lisan dan bukan lisan. Dalam pengucapan awam, seperti dalam apa juga bentuk komunikasi, terdapat 5 elemen asas. Dan elemen-elemen asas ni digunakan untuk apa-apa sahaja bentuk komunikasi. Dan apakah 5 asas itu? Jadi 5 asas itu ialah siapa yang berkata, apa yang dikatakan, kepada siapa, menggunakan apa dan apakah kesannya. Jadi tujuan pengucapan awam boleh berkisar dari hanya sekadar menghantar maklumat, memotivasi orang ramai untuk bertindak hinggalah kepada sekadar bercerita. Pengucap yang baik harus mampu untuk menukar emosi pendengar mereka dan bukan hanya memberitahu sahaja. Pengucapan awam juga boleh dianggap sebagai satu komuniti wacana. Komunikasi interpersonal dan pengucapan awam mempunyai beberapa komponen yang meliputi perkara-perkara seperti memberi motivasi, kepimpinan ataupun perkembangan peribadi, perniagaan, perkhidmatan pelanggan, komunikasi kumpulan yang besar dan komunikasi massa. Pengucapan awam boleh menjadi alat yang berkuasa untuk digunakan bagi tujuan seperti motivasi, pengaruh, pujukan, memberitahu, penterjemahan ataupun sekadar untuk menghiburkan orang. Pengucapan awam yang baik semestinya boleh menarik perhatian orang ramai. Di samping itu, ianya mampu membolehkan berlakunya perpindahan ataupun pertukaran idea dan maklumat dan perasaan dari si pengucap kepada pendengar. Okey, itu sahaja untuk definisi pengucapan awam. Kita akan ke slide yang seterusnya.
Baiklah, kita akan teruskan dengan jenis pengucapan awam. Terdapat banyak dan pelbagai jenis pengucapan awam, tetapi hari ini kita akan memfokuskan kepada lima jenis pengucapan awam sahaja, iaitu forum, perbincangan, wawancara, perbahasan dan mesyuarat. Kita akan mulakan dengan forum. Forum adalah majlis perbincangan, bertukar pendapat tentang sesuatu perkara dan terbuka kepada orang ramai. Forum dapat dibahagikan kepada beberapa bentuk, tetapi bentuk yang ramai orang kenal ialah forum panel. Jadi di mana sesuatu forum panel itu memerlukan 4 orang panel dan seorang moderator. Jadi seorang moderator itu akan memberikan tajuk kepada panel-panel untuk dibincangkan di hadapan khalayak ramai. Jadi moderator berfungsi ataupun bertugas untuk membuka sesuatu tajuk perbincangan kepada panel-panel dan menutup tajuk-tajuk tersebut. Jadi jenis pengucapan awam yang kedua pula ialah perbincangan. Jadi menurut Kamus Dewan, perbincangan ni kita dapat definisikan sebagai perihal bertukar-tukar pendapat antara satu dengan yang lain mengenai suatu perkara yang penting. Sebagai contoh, guru telah memberi tugasan kepada murid-murid untuk dibincangkan, ataupun guru telah memberi satu masalah kepada murid-murid untuk dibincangkan, dan murid-murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi setiap kumpulan itu mereka akan berbincang bagaimana ingin menyelesaikan masalah tersebut ataupun melakukan aktiviti tersebut. Jadi seterusnya ialah wawancara. Wawancara adalah soal jawab ataupun temu bual dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang sesuatu hal atau masalah. Jadi wawancara ni seperti temu duga ataupun temu ramah dengan orang bagi mendapatkan sesuatu maklumat. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan dua lagi jenis pengucapan awam yang kita fokuskan pada hari ini, iaitu perbahasan dan mesyuarat. Jadi kita mulakan dengan jenis pengucapan awam, perbahasan. Perbahasan merujuk kepada proses atau aktiviti membincangkan satu topik, isu atau masalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, mencapai kata sepakat atau mencari penyelesaian. Perbahasan sering kali dilakukan dalam konteks perbincangan, perdebatan ataupun pertukaran pendapat antara dua orang atau lebih atau di antara kumpulan-kumpulan. Jadi perbahasan ni ia sama sahaja seperti perbincangan, tetapi dia lebih kepada perdebatan dan saling bertukar-tukar maklumat untuk mendapat kata sepakatan. Jadi perbahasan selalunya digunakan untuk bagi menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam sebuah, sama ada kampung, negeri, sekolah, kerajaan dan sebagainya. Jadi pengucapan awam ataupun jenis pengucapan awam yang terakhir pada hari ini ialah mesyuarat. Mesyuarat ialah sebentuk komunikasi formal yang dilakukan dalam sesuatu pertubuhan yang bertujuan untuk membuat sesuatu keputusan ataupun menyelesaikan sebarang masalah berbangkit. Jadi mesyuarat selalunya diadakan di organisasi ataupun institut pendidikan seperti sekolah, hospital ataupun di mana-mana sahaja syarikat-syarikat yang mengadakan perniagaan. Jadi mesyuarat ni diadakan untuk menentu suatu keputusan ataupun menyelesaikan masalah-masalah. Jadi itu sahaja untuk topik ini. Kita akan ke topik yang seterusnya. Okey, topik yang seterusnya ialah simulasi pengucapan awam. Dalam video ini kami akan tunjukkan bagaimana sesebuah pengucapan awam itu berlangsung. Jadi saksikan video kami. Berikut merupakan perbincangan yang telah dijalankan pada situasi pertama. Seperti mana kita dapat lihat pada masa kini kan, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja sudah luntur dan tidak ditekankan lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya termasuklah pengaruh bahasa asing. Jadi pada pendapat korang kan. Tapi sebelum itu, ini merupakan penutur A, manakala ini merupakan penutur B. Jadi, mari kita nilai kaedah penyampaian yang disampaikan oleh mereka. Apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil bagi mengatasi isu atau masalah yang terjadi di negara kita ini? Saya rasa lah kena kuasakan bahasa Melayu kot dalam periklanan. Sebab
Sebab iyalah, bila kita ada iklan, dia bagus lah. Ya. Boleh berikan kemudahan bahasa tersebut terhadap orang lain. Wah, pula dia ada. Saya nak bagi pendapat juga. Tapi saya rasa kita boleh buat satu macam kempen macam tu lah. Kempen penggunaan bahasa. Jadi Bahasa lain. boleh bahasa lah. Lagi? Lagi Sekurang-kurangnya 2. dua Pertama. Okey. Lagi penerbitan buku lakuk, penerbitan buku kerangkakan bidang yang dilihat semakin perlahan kerana revolusi apa semua. Okey, faham. Bagi saya aktiviti yang kedua ialah kita dapat macam menajuk ataupun mencipta satu aktiviti yang berkaitan dengan kebahasaan. Kebahasaan. Saya rasa macam tu lah dia cakap dalam ni. Okey, baik. Okey. Terima kasih atas pandangan atau langkah-langkah yang telah ditengahkan. Jadi saya rasa itu sahaja. Jadi baiklah, di sini kita dapat nilai bahawa kaedah penyampaian yang disampaikan oleh penutur A dan penutur B ini tidak relevan. Hal ini dikatakan demikian kerana penyampaian disampaikan mereka tidak sesuai dengan keperluan atau minat seorang penerima. Hal ini akan membuatkan penerima itu susah ataupun sukar untuk memahami serta memperhatikan ataupun mentelaah isi yang telah disampaikan oleh mereka. Selain itu, penyampaian mereka juga boleh dikatakan tidak ramah. Hal ini kerana penyampaian yang dilakukan oleh mereka disampaikan melalui nada atau sikap yang tidak bersesuaian. Hal ini boleh menyebabkan penerima ataupun pendengar itu merasa tidak nyaman atau terancam. Dan akhir sekali, kita juga dapat lihat bahawa mereka kurang yakin dalam menyampaikan suatu maklumat. Hal ini sudah terang lagi bersuluh. Mereka sering melihat teks yang berada di tangan mereka tanpa adanya keinginan untuk menyampaikan satu idea dengan olahan atau pemikiran sendiri. Berikut pula merupakan perbincangan yang dijalankan pada situasi kedua. Pada era globalisasi ini, kita sedar dan mengetahui bahawa penggunaan bahasa Melayu kian luntur dan dipinggirkan kelebihannya dalam kalangan remaja terutamanya. Jadi, apa lagi yang ditunggu? Mari kita nilai konsep penyampaian yang disampaikan oleh penutur A dan penutur B pada situasi kali ini. Antara salah satu faktor yang dapat saya tekankan di sini termasuklah pengaruh bahasa asing. Seperti mana yang kita tahu, ramai dalam kalangan yang remaja pada masa kini sering bertutur dengan menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi harian mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berpendapat bahawa bahasa Inggeris ini merupakan bahasa antarabangsa yang penting untuk dipelajari dan diamalkan kerana bahasa tersebut sering dipertuturkan oleh orang ramai di luar sana. Selain itu, mereka juga berpendapat bahawa bahasa Inggeris ini mempunyai standard dan kualiti yang lebih tinggi berbanding bahasa Melayu. Jadi, apakah langkah-langkah yang dapat kita lakukan bagi memartabatkan bahasa Melayu di negara kita? Antara langkah tersebut termasuklah kita perlu memartabatkan bahasa Melayu dalam segala urusan ataupun hal berkaitan dengan pentadbiran negara. Seperti contoh, dalam urusan surat menyurat yang melibatkan satu organisasi atau kementerian, kita hendaklah menggunakan sepenuhnya penggunaan bahasa Melayu. Okay, hal ini bagi memartabatkan bahasa Melayu dan memperkenalkan bahasa Melayu ke seluruh pelosok di Malaysia ataupun di dunia lah. Terima kasih kepada saudara Zikri kerana telah memberikan usul yang sangat cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat tertarik dengan isi pertama saudara, iaitu tentang penggunaan bahasa lain yang sangat ketara dan sangat dinormalisasikan. Di sini saya ingin membawa saya punya usul tentang penggunaan bahasa ibunda dalam diri. Sebenarnya bukan ada salah kita nak menggunakan penggunaan bahasa ibunda, tapi ada satu bukti yang membuktikan bahawa penggunaan bahasa ibunda sehinggakan kita ni tidak mampu untuk menggunakan bahasa Melayu. Buktinya ialah penubuhan sekolah penekula. Terlebih dahulu mari kita selami apakah yang dimaknakan dengan sekolah penekula. Sekolah penekula ni adalah sekolah yang menggunakan sepenuhnya bahasa ibunda seperti sekolah jenis kebahasaan, sekolah jenis kebahasaan Tamil, sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah kebahasaan Melayu. Di sini kita dapat lihat bahawa bukan sekadar
ia akan melunturkan penggunaan bahasa Melayu, malah dia akan merenggangkan perpaduan antara kaum. Di sini saya punya solusi ialah kita haruslah menghapuskan sekolah bergula dan menetapkan satu sekolah di mana semua bilang kaum dalam satu sekolah sahaja. Di sini kita dapat lihat bahawa bukan sahaja bahasa Melayu dapat dipraktikkan dengan baik, malah perpaduan antara kita juga dapat dieratkan dengan padu dan juga sempurna. Selain itu, saya rasa kita juga boleh memartabatkan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ini adalah satu agensi yang memartabatkan bahasa Melayu dalam penulisan kamus dan sebagainya. Di sini apabila Dewan Bahasa dan Pustaka merangka pelbagai-bagai aktiviti, ia sejurus dapat menarik minat anak muda serta golongan umur yang lain dalam memartabatkan bahasa Melayu. Jadi seterusnya saya akan teruskan dengan langkah-langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Zikri dan Zul kerana telah melontarkan idea mereka yang sangat bernas itu. Jadi langkah saya untuk memartabatkan bahasa Melayu ialah saya cadangkan pihak kerajaan atau swasta dapat mengasaskan ataupun mencipta satu kempen, iaitu seperti kempen yang berkaitan dengan perbahasan kempen yang berkaitan dengan bahasa Melayu, iaitu Cintailah Bahasa Kita. Dengan kempen ini, ia dapat menarik banyak perhatian orang-orang ramai seperti rakyat dan budak-budak muda pada masa ini. Dengan itu, mereka dapat tahu betapa pentingnya penggunaan bahasa Melayu di negara kita ini. Selain itu, saya juga mencadangkan bahawa pihak sekolah perlu mengadakan dalam satu minggu, iaitu 5 hari, perlu ada satu hari di mana semua pelajar harus bertutur dalam bahasa Melayu sahaja, tidak perlu menggunakan bahasa lain. Seperti juga Inggeris ada hari mereka, iaitu hari Isnin yang mereka katakan Monday. Jadi itu saja idea saya. Kita kembali pada Zikri. Okay, baiklah, terima kasih kepada dua orang sahabat saya yang telah melontarkan idea yang sangat bernas dan jitu. Jadi sekali itu saja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Di sini, kita dapat lihat bahawa berlaku peningkatan yang drastis dalam kaedah penyampaian yang disampaikan oleh kedua-dua penutur ini, iaitu penutur A dan penutur B. Antara peningkatan dan penambahbaikan dapat dilihat di sini termasuklah penyampaian atau maklumat yang disampaikan sangat jelas dan berstruktur, sehingga ianya dapat memudahkan para penerima atau pendengar memahami suatu isi kandungan yang disampaikan. Selain itu, penyampaian yang disampaikan oleh mereka juga sangat relevan, sesuai dengan keperluan, minat dan konteks penerima atau pendengar, sehingga penyampaian tersebut lebih mudah diterima dan diapresiasi. Kaedah penyampaian maklumat yang disampaikan oleh mereka juga boleh dikatakan sangat jujur dan tulus. Ianya dapat mencerminkan kejujuran dan pengolahan idea mereka sendiri, serta dapat meningkatkan kepercayaan dalam kalangan penerima terhadap suatu perkara yang mereka tekankan atau mereka sampaikan. Okey, topik yang seterusnya pula ialah kredibiliti dalam pengucapan awam. Jadi dalam pengucapan awam ini terdapat satu kredibiliti yang diperlukan oleh seorang pengucap itu. Jadi kita bincangkan apakah itu kredibiliti. Kredibiliti ialah sejauh mana seorang pengucap itu dapat meyakinkan audiens ataupun pendengarnya. Antara konsep yang popular dalam pengucapan awam ialah segitiga retorik yang diasaskan oleh ahli falsafah Yunani, iaitu Aristotle. Segitiga retorik ini menggabungkan 3 elemen yang penting dalam pengucapan awam, juga dalam pemujukan, iaitu ethos, pathos dan logos. Jadi kita akan rungkaikan ke dalam slide yang seterusnya. Anda tahu seorang ahli falsafah Yunani, iaitu Aristotle, telah mencipta satu segitiga retorik, satu konsep yang menampakkan atau menunjukkan kredibiliti seorang pengucap yang baik itu, iaitu segitiga retorik. Segitiga retorik dapat dibahagikan kepada 3, iaitu ethos, pathos dan logos. Ethos merupakan pengucap, ia memfokuskan kepada pengucap. Pathos memfokuskan kepada pendengar dan bagaimanakah pengucap memainkan emosi mereka. Dan logos ia lebih fokuskan kepada kandungan ucapan ataupun apakah yang disampaikan oleh pengucap bagi meyakinkan pendengar mereka. Jadi kita akan rungkaikan satu persatu. Kita mulakan dengan ethos. Ethos merujuk kepada kredibiliti dan reputasi penghujah. Kedua-dua ciri ini boleh diserlahkan melalui gaya
penampilan dan bahasa tubuh penghujah. Jadi kredibiliti ni seperti yang anda tahu, kredibiliti bermaksud bagaimana seorang ataupun kemampuan seorang penghujah itu meyakinkan pendengar ataupun audiens mereka. Jadi ethos ni ia seperti yang saya cakap, ethos ni lebih memfokuskan kepada terhadap pengucap ataupun penghujah. Bagaimana ia mengucap, macam mana gaya penampilan dia, bahasa tubuh dia meyakinkan ke tidak, dan macam-macam lagi lah yang berkaitan dengan pengucap. Dan seterusnya kita akan ke patos. Patos merupakan pendengar. Patos merujuk kepada kesan emosi penghujahan terhadap pendengar. Bagaimana kata-kata penghujah menjentik emosi pendengar dan merangsang imajinasi pendengar. Okey, patos ni ia lebih memfokuskan kepada pendengar, emosi pendengar, pandangan pendengar terhadap pengucap. Jadi pengucap perlu memainkan peranan yang penting dalam mengucap, bagaimana mereka menyampaikan suatu maklumat itu kepada pendengar, dan bagaimana mereka bermain dengan emosi pendengar bagi meyakinkan pendengar tersebut. Dan akhir sekali ialah logos, kandungan ucapan. Logos merupakan ciri-ciri logik dalam hujah. Berbanding patos, logos lebih menyasarkan fikiran berbanding emosi. Disebabkan itu, hujah-hujah yang disampaikan perlu mempunyai ta'akulan dan sokongan fakta yang kukuh. Jadi berbanding ethos dan patos, logos ni lebih fokuskan kepada apakah isi ataupun apakah kandungan yang terdapat dalam ucapan kita itu. Sama ada kandungan kita itu logik, memenuhi cita rasa pendengar, ataupun dapat meyakinkan pendengar. Jadi kita sebagai pengucap ataupun mana-mana pengucap yang ingin memberi ucapan perlu meneliti dengan baik apakah ta'akulan yang dapat diberikan kepada fakta yang telah disampaikan oleh seorang pengucap bagi meyakinkan seorang pendengar itu supaya mereka menerima, membantah ataupun memberi kata sepakatan dan lain-lain lagi. Jadi itu sahaja untuk segi 3 retorik, dan itu sahaja untuk topik saya. Itu sekian, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyusun 10 jari memohon ampun jika kami ada tersilap kata dan tersalah bicara. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mengetahui apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan keterampilan bahasa dan juga pengucapan awam. Sekian, terima kasih sekali lagi.